1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam kuliah Ramadan. Sepanjang bulan puasa ni kita ada kuliah Ramadan. Hari ni episod yang ke-11. Selamat berpuasa semua. Jangan lupa tag screen, share dekat Facebook, share dulu, like, love. Dekat TikTok pun sama. Tag screen, like Facebook. Hari ni kita nak membincangkan topik 5 keajaiban mengamalkan MCT sawit sepanjang bulan puasa. You all puasa tak hari ni? Bersemangat tak? Tak lama lagi. Saya dah kira. Lagi 19 hari nak raya. Jangan risau, bagi yang nak turun berat badan tu masih boleh lagi. Sebab tu topik hari ni penting. Jangan lupa dengar sampai habis topik hari ni. 5 keajaiban MCT semasa bersahur. Tanpa membuang masa, kita jemput Dr. Norman untuk kuliah Ramadan kita. Assalamualaikum, Assalamualaikum Doktor. warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, Banyak mic kita ni. 3 telefon. Yes, apa cerita ni? So, Apa nak bincang ni? tajuk kita hari ni 5 keajaiban MCT Oh, sawit okey, semasa okey. masa sahur. Ya, okey. Tahu tak apa MCT tu apa? Saya tanyalah. Okey. MCT apa beza MCT sawit dengan MCT kelapa dara? Okey. Sebenarnya MCT ialah ringkasan kepada medium chain triglycerides. Ada juga nama lain dipanggil MCFA. Cuma panjang sikit orang malas nak guna, orang selalu guna MCT. MCA tu ialah medium chain fatty acid. Tak glamour kot. Panjang. Panjang. Sebenarnya ialah grup, ingat lemak tepu ada 3 jenis. Satu dipanggil short chain atau rantaian pendek, medium chain rantaian sederhana dan long chain rantaian panjang. Yang paling bagus ialah rantaian sederhana atau dipanggil MCT. Itu cerita dia. Dia ada 4 jenis yang utamalah MCT ni. Capric acid, caproic acid, caprylic acid dan lauric acid. Okey. Dalam 4 jenis MCT ni, dia dinamakan berdasarkan jumlah atom karbon dalam molekul dia. Dia bermula daripada atom karbon 6, 8, 10 dan 12. Kan? 6 dia paling cepat ditenaga tapi dia susah nak dapat sikit dan tak banyak jumlah dia. Biasanya yang banyak yang paling banyak MCT ialah lauric acid atau karbon 12. Tapi monolorin ni dijual sebagai separate, benda yang asing, monolorin ataupun lauric acid tadi. Yang selalu yang dikombine MCT ialah karbon 8 dengan karbon 10, caproic acid dan caprylic acid. Ada 2 dia, kan. Jadi ini yang sebenarnya bagus MCT ni. So, apa kelebihan utama dia? Ialah dia membekalkan tenaga segera. Nampak tak? Tenaga segera dalam bentuk ketone bodies. Itu nak kena faham. Dalam tubuh kita ni, badan kita boleh menggunakan tenaga dalam bentuk karbohidrat atau glukosa, dalam bentuk lemak atau fatty acid yang akan menjadi ketone bodies, dalam bentuk protein iaitu amino acid. Dan amino acid ni boleh menjadi glukos. Itu cerita dia. Jadi yang selalu ni kita gunakan ialah lemak ni, lemak tepu ni yang paling bagus ialah ketone bodies sebab dia bagi tenaga segera cepat macam glukos. So itu yang bagusnya. Itu yang kita nak. Okey. So dalam persoalan tadi, apa perbezaan MCT sawit dengan MCT kelapa? Perbezaan yang paling utama ialah sumber lah. Satu daripada kelapa, satu daripada kelapa sawit. Kan? Itu beza dia. Sebab dari segi jumlah kandungan MCT dalam kelapa dan kelapa sawit berbeza. Dalam kelapa, jumlah MCT dia ialah 55%. Dalam kelapa sawit, jumlah MCT dia adalah 35%. Maksudnya lagi susah nak keluarkan MCT daripada kelapa sawit berbanding kelapa. Itu cerita dia. Jadi kita dah ada teknologi, supplier kita boleh keluarkan MCT daripada kelapa sawit dan yang paling best, rasa dia kosong. Rasa dia kosong maksudnya tak ada rasa macam bau kelapa hangit gitu kan. Kadang-kadang MCT daripada kelapa ni ada bau kelapa tu. Kadang-kadang orang tak suka bau kelapa ni, bau kuat, bau macam tengik sikit lah, tengik sikit. Dia tak boleh konsum dia rasa macam bau masam. Bau kelapa masam, macam tu lebih kurang. Itu yang kadang-kadang orang tak suka sumber kelapa ni. Jadi kita buat satu MCT dari kelapa sawit yang rasa dia neutral. Bila rasa dia neutral, kita letak dalam kopi, kita tak rasa dia macam tengik masam, tak ada. Dia sedap, rasa kopi lah. Tapi berlemak. Itu dia. So itu yang best tu pasal MCT kelapa sawit. Kita letak dalam kopi sedap, letak dalam lauk sedap, letak dalam nasi sedap.
letak dalam salad pun sedap kan. Nak letak ada orang tanya boleh tak letak dalam cuka apple, cuka kurma. Boleh, tak ada masalah. Letak apa pun boleh. Cuma ada minyak sikit lah, itu je. Tapi dia sedap letak dalam benda yang air panas. Dia sedap letak satu air kopi, yang kedua air koko. Serbuk koko, kita letak air panas, letak MCT oil, lepas tu letak ni butter dan kita whiskkan dia. Whiskkan. Aduh kan. Kalau tak ada whisk, Sedap. goncang. Itu cerita dia. Okey. Iklan kejap. Jangan lupa dapatkan promo Ramadan kita. Kita ada pelbagai jenis set. Yes. Di antaranya set kurus tu lah terdiri daripada MCT sawit. Beli 2 percuma 1 botol penuh VCO. Masih ada saya difahamkan oleh admin masih berjalan promosi tu, atau kita akan tukar promosi lain. Pelbagai jenis promosi yang kita lancarkan pada bulan puasa ni supaya masyarakat sedar dan aware pentingnya menjaga kesihatan dengan ilmu yang betul lah. Betul lah. Dapatkan set-set tu. Kita ada juga promo kan yang baru ni kita buat bakul rahmah kita tu. Betul. Bakul rahmah. Siapa yang nak menderma lah bulan-bulan Ramadan ni, elok banyakkan kita menderma, bersedekah. Kita buat bakul rahmah dengan nilai 100, 150, 200. Yang mana kita akan letakkan barang-barang yang sihat, makanan-makanan yang sihat kita akan bagi pada B40 atau yang memerlukan lah, yang fakir miskin ni insyaAllah. Sepanjang Ramadan ni kita akan buat macam tu. Dan kita pun ada derma juga set promo kita. Iyalah. Ini kita nak ajak orang ramai sama-sama dengan kita berderma melalui persatuan kita, ASFAM. ASFAM akan bekerjasama dengan Persatuan Kebajikan Ibnu Sina Melaka, Perkis Melaka, yang mana kita akan cari orang-orang yang betul-betul memerlukan nak raya ni esok. Kita bagilah semua beras apa semua, termasuk juga minyak-minyak sihat dan sebagainya insya-Allah. Bagi yang baru mengikuti live kuliah Ramadan ni, live ni diadakan setiap hari sepanjang Ramadan. Setiap hari. Memang nama dia kuliah Ramadan sebab sepanjang Ramadan. Tapi topik yang kita bincangkan adalah topik-topik berkenaan kesihatan. Pemakanan, bukan topik agama. Yalah, masuklah juga sikit. Sikitlah, tapi lebih kepada topik membincangkan tentang penyakit hypertension, obesiti. Di samping tu kita nak belajar apa kelebihan puasa ni dalam menyelesaikan masalah kesihatan. Sebab kalau kuliah agama, ramai dah ustaz bagi kuliah. Dengarlah ustaz tu kan. Kita bukan ustaz, baru nak start. Tapi baru nak start. Tu kita ajarlah sikit-sikit tu tahulah. Tapi saya tak pernah mengaku saya ustaz. Saya bukan ustaz pun, walaupun asal dulu sekolah agama. Tapi kita lebih kepada ilmu perubatan dan khususnya ialah perubatan pemakanan atau nutritional medicine. Itu kisah dia. Okey. Ada juga yang tanyalah kenapa letak kuliah Ramadan. Kan kuliah termasuk kelas. Kan ni bulan puasa. Tak kena pula nak tulis podcast sembang sihat. Podcast sembang sihat luar pada bulan puasa. Kuliah termasuk je kelas je. Kelas-kelas lah. Kelas tentang kesihatan. Sebab orang kalau tengok banyak kuliah ustaz tu ni kan dekat TV pun ada apa pun ada mana-mana ustaz dekat banyak kat ustaz-ustaz bagi kuliah bagus lah. Tak ada masalah. Dan dengarlah kuliah ustaz-ustaz ni, tapi kita lain sikit, kita punya niche, kita bercakap tentang kesihatan dan pemakanan. Macam hari kita cerita pasal MCT. Ni pengalaman kita dah 10 hari puasa ni kan. Memang sepanjang 10 hari ni tiap-tiap kali sahur memang MCT tu kita bedal lah. Pagi tadi saya campur MCT dengan kopi. Ni macam ni sedap. Segar dia sampai petang lah. Tak penat pun. Padahal kita sibuk tadi tengok patient apalah kan. Pergi hospital ambil anak baru bersalin. Anak yang baru lahir. Maknya baru bersalin. Okey. Jadi nanti pula burung atas. Okey. Iklan juga. Distraction sikit. Tu pentingnya pengambilan minyak-minyak sihat seperti MCT. Apa yang menariknya tentang MCT sawit ni, satu, dia pertama dekat Malaysia. Kedua, dia tak ada rasa. Dan ketiga, sepanjang bulan Ramadan ni, Allah jatuh bunyilah excited. Sepanjang bulan Ramadan ni kita buat promosi Ramadan di mana dapat free postage, free gift. Tak Ramadan pun kita buat juga. MCT ni boleh makan bila masa. Tapi ialah special pasal Ramadan ni kita ramai-ramai puasa. Why not kita try? Dan bukti menunjukkan memang berpuasa dengan ambil MCT kita rasa segar. Itulah keajaibannya. Keajaibannya selama bertahun-tahun ni bila puasa melembik. Macam nak buka puasa. Orang macam ni nak dekat puasa ni pukul 6 lebih ni kan. Orang biasa tak ada tenaga, tak ada. Kita boleh buat live Cina. Tak nampak ke? Dan inilah peluang bagi orang nak kurus, nak sihat, dapatkan dengan harga yang jimat. Betul. Nampak tak? Baru 10 hari Ramadan saya dah lost 2 kilo lah. 2 kilo. Fit lagi dah.
Nampak? Benda kan sedap je, tak ada masalah. Selesa, steady. Ya. Ni macam. Dekat Nampak? TikTok boleh dapatkan dekat Kan? link bio, dekat Facebook boleh dapatkan dekat Yes. link yang admin kita pinkan tu, boleh dapatkan segera sebelum berakhirnya Ramadan. Jangan risau, ada masa lagi, ada 19 hari lagi untuk kurus sihat. Dia sebenarnya MCT ni yang bagus ni sebab dia versatile. Yang versatile apa? Macam kita nak mudah nak gunalah. Kita yang paling senang kita letak dalam minuman panas. Kan? Pagi-pagi minum kopi, minum teh boleh kalau letak, tak ada masalah kan. Letak koko sedap, kalah rasa minuman yang hijau yang popular tu kan. Kan? Ataupun ada apa saja nak minum terus pun boleh. Ambil tapi tak rasa lah minum 3 sudu 4 sudu pun tak rasa apa-apa. Best. Tapi kita rasa segar dan tak rasa lapar. Even nak buka puasa pun kita rasa relax. Tak ada rasa macam rasa nak macam rasa nak keburu tak jumpa nasi sebulan macam tu lah. Tak ada, relax kan. Tak ada lah masuk bazar Ramadan rasa nak beli satu bazar Ramadan nak beli. Kita kenyang, kita relax. Pergi jugalah sikit-sikit beli kuih buah Melaka, kuih koci, kuih macam tu saya belilah. Kan? Sebab sikit-sikit tak ada masalah kan. Kita bukan pergi bedal sampai 1 besen. Tu janganlah warak tak ada pasal. Ada orang tu terlebih warak kan. Cerita bukan main lagi. Orang tak ikut formula je semua bangang, semua bodoh, semua apa otak udang. Tak boleh macam tu kan. Kita kena ingat dalam masyarakat ni dia ada kepelbagaian pendapat kan. Dia ada orang ni macam-macam. Dia tak boleh kita one size fits all. Kena faham. Jadi itu yang kita kena faham. Jadi konsep kita biar dia senang untuk ikut dengan mengajar konsep. Selagi dalam lingkungan konsep tu dia baguslah. Tapi kalau terlanggar jauh sangat memang tak bagus lah. Jadi kalau langgar sikit-sikit tu normal lah. Dia macam tu. Cara kesihatan ni. Jangan sampai orang stres dengan ikut formula dia. Tu konsep dia. Okey. Ada juga yang tanya. Orang pregnant sesuai ke amalkan MCT sama? Lagilah sesuai. Sebab orang pregnant lagilah dia nak bagi makan 2 orang. Dia makan seorang dah. Dia nak makan dalam perut tu. Kan? Jadi kena makan. Lagi dia ada tenaga. Dia nak bersalin tu lagi bagus kan. Sebab nanti nak bersalin senang sebab kita ada tenaga. Nanti kalau tak nak bersalin dia baru sekejap dah give up. Dah nak kena vacuum lah, nak kena forceps lah kan membahayakan baby tu kan. Kalau ibu ni kuat, dia boleh teral dengan bagus, senang dia keluar. Itulah dia. Itu kepentingan ada tenaga tambahan daripada MCT. MCT ni ialah energy booster, kena faham tak? Cuma dia dalam bentuk lemak, dia kena faham. Dia energy booster ni jangan ingat glukos tak habis. Kan ada orang dia kira glukos salah sebenarnya. Energy booster juga dalam bentuk lemak tapi lemak tu kena cepat menjadi tenaga. This is MCT datang. Kelebihan keajaiban MCT ni dia cepat dan tenaga dalam bentuk ketone bodies. Antara contoh ketone bodies adalah butyrate. Itu antara ada banyak jenis ketone bodies ni, ada banyak dia. Tapi butyrate adalah salah contoh dia dan dia sangat disukai oleh probiotik dalam usus. So pengamalan MCT juga boleh menyihatkan usus dengan membekalkan tenaga kepada kuman baik dalam usus, iaitu probiotik. Dalam perut kita ni ada banyak kuman baik. Kena faham cara-cara nak memastikan dia cukup berkembang biak dan cukup banyak ialah kita bagi dia makan. Apa cara nak bagi makan probiotik dengan pengambilan prebiotik satu. Iaitu prebiotik ialah serat. Sebab tu dalam pengamalan makanan kita kena ada makanan yang berserat. Buah-buahan, sayuran, buah-buahan. Jadi orang cakap tak boleh makan buah ni bagi saya aduh masalah betul. Kajian kau tak habis kan. Kau bacalah dia betul. Janganlah bagi pendapat macam ni. Bahaya ni orang. Bila bagi pendapat dia ni ilmu setengah tiang. Bila setengah tiang dia cakap benda tu tak betul. Dia tak nampak the whole pictures. Dia macam kalau kita naik drone tu, kalau naik baru 10 kaki, tak nampak semua. Tapi kalau dia naik sampai 100 kaki boleh nampak lebih luas. Macam tu lah ilmu. Kalau ilmu bersetakat ni memang nampak setakat tu je lah. Tapi kalau dia dah naik tinggi sekali, dia nampak lebih luas. Sebab tu dalam ilmu nutrition, siapa yang lebih lama belajar, itu yang akan nampak lebih luas dia punya ilmu dan pandangan dia. Berdasarkan juga pengalaman. Itu beza dia. Bukan ni tak boleh, itu tak boleh, ni tak boleh, itu boleh, itu ni tak bagus. Ini bodoh, ini otak udang, ini otak udang. Ini tak boleh lah macam ni. Ini apa semua orang otak udang, kau seorang otak apa? Kau tak apa? Orang lain semua tak udang, kau tak apa. Aduh, lagi satu, salah dia. Keajaiban dan keistimewaan MCT sawit ni, dia boleh diamalkan untuk semua golongan umur. Budak kecil pun boleh. Tak ada masalah yang bagi menjawab pertanyaan tu. Tak ada masalah bagi budak-budak kecil nak amalkan lagi bagus. Tak tahu lah. Fakta ni, hakikatnya sebenarnya. Dalam susu ibu. Ada MCT. Dan itu antara lemak yang terawal yang Allah bagikan pada bayi yang baru lahir. Macam anak saya baru lahir semalam sehari. Kan? Baru sehari. Baru dia lahir dah pandai menyusu. Bagus lah. Nampak? Itu menunjukkan dia bagus dan dia sihat.
Kan? Yes. Dan Allah letak MCT dalam susu ibu. Kenapa? Sebab MCT ni ada banyak function. Antara function ialah immune system. Dia boleh boost immune system. Sebab bayi baru lahir ni immune system dia lemah. Kan? Sebab dia dalam rahim ibu dia, dia bergantung pada sistem imuniti ibu dia. Bila dia dah keluar, dia on their own. Faham tak? Masa tu perlunya sistem imun yang membantu, dia supportive lah. Which is MCT juga ada sifat imun booster, yang mana dia boleh bantu sebenarnya membunuh kuman-kuman yang berbahaya. Banyak kali menunjukkan MCT juga bagus untuk membunuh kuman-kuman. So, sebab tu saya banyak bagi MCT, saya galak kalau MCT ni diambil oleh pesakit-pesakit diabetes. Yes. Pesakit diabetes ada masalah imun sistem yang lemah. Even MCT juga bagus diambil oleh pesakit yang ada kanser. Yang sedang menjalani rawatan, tak kira kemo, radio, apa semua, memang imun sistem dia orang lemah. Jadi bila dia makan MCT, imun sistem dia naik boost balik. So bukan soal puasa makan MCT dia. Keajaiban MCT ni juga membantu orang-orang yang sakit. Jangan tanya, saya ni ada CKD lah, Saya selalu dapat. kanser lah, Yes. mengandung lah, diabetik. Boleh tak makan MCT? Of course, ni bukan ubat apa. Ni ialah satu bahan makanan yang special. Itu dia. Nampak tak? Jadi dia bukannya soal boleh tak, sepatutnya kau kena makan lah. Itu yang betulnya. Faham Yang tak? penting dapatkan ilmu yang betul. Yes. Dan jangan menyempitkan fikiran dengan benda-benda yang tak berfaedah. MCT tu makanan Bayangkan minyak. kita berpuasa. Minyak Berpuasa tu salah satu faedahnya ialah dia meningkatkan sistem imun tubuh. Meningkatkan antibodi tubuh. Tambah pula dengan MCT. Lagilah bagus. So lagilah selesai banyak masalah, terutama orang-orang diabetes yang ada diabetic ulcer, luka yang tak mau baik kan. Ada jangkitan-jangkitan ni, kuman-kuman ni semua. Amalkan MCT, amalkan puasa, dua-dua bagus memantapkan sistem imun tubuh kita. Nampak tu, itu keajaiban tu. Satu tenaga, satu imun sistem, satu yang ketiga apa kelebihan MCT? Dia mengenyangkan, menyebabkan sebab kita itulah kenyang. kita kena ambil waktu sahur. Sebab tu saya suka makan sahur. Sebab sahur, lepas tu kita nak berpuasa lepas sahur sampai maghrib. Jadi kita ambil MCT, kita rasa kenyang. Macam sekarang ni saya rasa kenyang, saya tak rasa lapar langsung. Cuma rasa haus je lah. Haus tu normal lah kan. Haus tu memang lah sebab tak minum air. Itu je kan. Tak ada masalah, itu cabaran puasa kering. Kalau puasa basah kita boleh minum. Jadi kalau habis bulan Ramadan besok, you nak amalkan puasa basah. Wet fasting. Dia nak buat kata 18 jam ke 16 jam. Start puasa pukul 7 sampai pukul 12.30 atau pukul 1 besok. Bukan 18 jam puasa kan. Sepanjang berpuasa tu boleh minum air. Dan boleh ambil MCT. MCT tidak mengganggu puasa. Itu yang boleh best. Kecuali puasa Ramadan lah batal. Puasa syariat tak boleh minum. Puasa tak syariat, puasa basah boleh ambil MCT sepanjang berpuasa. Itu kelebihan dia. Sebab itulah kelebihan keajaiban tajuk kita hari ni. 5 keajaiban mengambil MCT semasa sahur. Satu, you akan dapat instant energy. Kedua, you akan kenyang tahan lebih lama. Ketiga, you akan cepat kurus. Dengan pengambilan MCT sahur. Ni hilang ni. Sepanjang Polot Ramadan. Moncet ini PJK punya. Anda akan cepat Tahu tak PJK? Tahulah perut boncit ke depan. Perut jalan ke depan. Ada dia. Perut saja jalan ke depan. Bila mau turun, adik kecil tak ada nampak-nampak. Ini masalah orang perut jalan ke depan kan. Sebab tu kita buat promosi Ramadan ni sepanjang bulan Ramadan. Boleh klik dekat Facebook, boleh klik. Siapa yang ada masalah ni? PJK yang tak selesai-selesai ni. Dah bertahun-tahun perut dia ni macam aja kan. Why not try? Tapi sebelum try MCT tak jalan kalau you tak berhenti gula. Minta maaf lah. Kalau you bedal gula banyak sangat, ini macam punya perut boroi, tak ada hilang punya. Dia boroi teruslah. Kau tuang satu tong MCT pun tak jalan. Sebab itulah kita buat promo combo siap ada stevia. Sebab tu penting kalau nak berhenti gula, kena ganti dengan benda yang manis yang lebih sihat. Di sini dah datangnya stevia. Stevia tidak meningkatkan insulin. Oi. Doktor yang seorang duk cakap makan stevia meningkatkan insulin. Pergilah belajar. Kau ni cakap apa ni kan? Tak ada. Stevia tak meningkatkan insulin. Dengar cakap Dr. Norman ni. Kan? Doktor yang ada 2 masters. Bahagian nutritional medicine, anti-aging medicine ni dia faham. Kita cakap benda berdasarkan fakta. Dan saya dah tulis pun dalam buku saya. Bacalah buku. Mana dibaca aku pun tak tahu kan. Ada pula sugar pun. Stevia naikkan insulin. Masalah betul lah kan. Ni kena faham. Jadi masalah fakta dia dipercayai oleh follower-follower je yang fanatik.
datang kat live orang pergi kan. Kacau. Ni apa ni? Kau nak follow. Suka tingkau lah kan. Tak ada masalah pada kita pun. Kan? Tak ada isu pun. Kan? Okey. Tu dia, terpulanglah masing-masing. Sebab sebenarnya kalau ikut kan, konsep doktor tu, Doktor Mualaf tu kan, dengan saya ni sebenarnya sama. Low carb, high fat dan intermittent fasting itu je. Itu bukan formula dia. Bukan dia pencipta pun. Benda tu dah ada dalam jurnal dalam sains. Dah lama dah, bukan kau cipta. Meletak. Just self claim je kan. Lepas tu bila orang mengamalkan tu, disebabkan saya tahu dia baca sana tebuk sini. Bila baca tebuk tu jadi dia punya pendapat tu macam bertebuk-tebuk. Dia tak nampak secara the whole picture. Sebab isu dia macam pengambilan low carbs, high fats. Antara kaedah lah, okey, kita boleh makan santan, kita boleh makan butter kan, kita boleh makan minyak-minyak sihat. Kita juga makan pengambilan minyak sihat macam minyak sawit kan, minyak apa nama tu, minyak kelapa ni yang senang kalau kita goreng. Ada. Sebab tu minyak kelapa sawit tu ialah minyak sihat. Dan kita nak makan minyak sawit, cara yang paling mudah ialah kita goreng. So makanan bergoreng tu sihat jika menggunakan kelapa sawit. Ini bukan saya berdegil dengan fakta, itu fakta dia. Macam mana aku tak berdegil? Ada juga ini tak nak mengubah pun. Dah, kau ingat kau siapa? Masalah dia kan. Kau siapa? Tiba-tiba pakar rujuk maha guru terbesar nutrition medicine ke apa yang aku nak kena dengar cakap engkau? Masalah kau qualification pun tak. Tiba-tiba mau cakap orang tak betul. Tanpa hujah, tanpa rujukan. Kita bukan tak boleh dengar cakap orang. Bukanlah kita ada qualification kita berlagak. Tak. Tapi you kena bagi hujah. Tak ada hujah pun, tak ada. Pada pendapat saya, ini otak udang semua. Ini macam ni tak boleh lah. Ni macam cara you, macam. Apa lu? Weh, apa ni macam cakap? Be professional lah. Jangan cakap itu macam. Kan? You punya perut, wah tengok ada kedipan juga. Ada kidipan sikit. Cakap, itu masalah dia. Banyak kidipan. Tak ada silim dia lah. Cakap banyak. Tak ada angkat tengok. Saya cadangkan ambil MCT sawit kita lah. Yes. Elok amalkan MCT. Kan? Pergi makan bergoreng. Hilanglah kau punya perut ku depan tu. Kan? Jangan lupa dapatkan semua promosi Ramadan kita. Sikit kena hentak juga kan. Asyik dia nak hentak kita hentak balik lah. Itu je kan. Tengok dia tidak marah. Tak sempat saya habiskan promosi saya. Silakan promosi lah. Jangan lupa dapatkan semua set promosi kita sepanjang Ramadan. Free gift yang menarik menanti anda. Pelbagai jenis set yang anda boleh pilih. Yes. Ikut kesesuaian. Kenapa dia klik? Ikut. Padam ke? Tak ada bateri. Ikut kesesuaian bajet anda. Kalau tak nak beli set tak apa. Boleh walk in atau purchase online dekat outlet retail kita. Okay, this one is my TikTok. Okay. Jangan lupa boleh purchase dekat outlet retail kita. Kita ada 3 outlet retail. Satu di Nilai Square. 3. Shah Alam di section 7 belakang Unicel. Melaka dekat Pasar Borong Taman Merdeka Permai. Betul. Sepanjang Ramadan ni kita buka dari jam 9 pagi. Boleh pergi kat website juga. Jangan lupa. 5 petang. Tak habis cakap lagi doktor dah sambung. Biasalah aku geram. Nanti kata moderator tak buat kerja. Apa? Jadi patung cindana. Alah, penat dah. Macam orang komen. Orang ni komen tak apa-apa kan. www.drnormanmarketing.com. Pergi kat situ. Kita boleh tengok semua apa-apa kita ni gambar, kita ni produk dan sebagainya. Boleh beli terus kat situ pun tak ada masalah. Okey. Kalau yang dekat boleh walk in, kalau yang jauh boleh postage, kalau yang lebih bajet Shopee ada Shopee. Shopee ada banyak lah idea so kita juga jual kat Shopee. Boleh je. Yang official kita punya drn.consulting. Dapatkan kat situ. Okey. So kita amalkan MCT oil. Sepanjang puasa ada lagi 20 hari lepas puasa ni kan. Amalkan MCT, sambung besok dengan puasa 6. Amalkan MCT. Puasa 6 lagi mencabar. Nak kurus. Amalkan insya-Allah lagi cantik ni macam. Baru slim. Barulah handsome masa raya besok. Cantik sekali. Ya, cantik lah of course lah kan. Itu yang kita nak kan. Bukan bercakap je kan. Saya tengok setakat ni kita dah dapat info-info malam-malam dari yang join program SSR kita. Banyak yang dah lost weight. Yang lebih daripada 5 kilo pun ada, yang lebih daripada 2 kilo pun ada, 3 kilo pun ada. Dah berjalan baru 10 hari puasa. InsyaAllah raya besok ini macam cantik. Itu tak. Yang penting bukan soal lost weight, yang paling penting ialah sihat. Kita nak lost weight dengan kesihatan. Kalau nak lost weight cepat, kau susah kat Gunung Tahan pun lost weight juga. Itu tak boleh pakai punya. Kan? Okey.
Okey. Kita Next jumpa lagi. lagi InsyaAllah. dalam episod kuliah Ramadan Mm-mm. dengan memanglah episod dengan Mm-mm. tajuk yang lain pula. Ya. Kita sudahi dengan moto kita. Kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ciao, cincau. Ni hilang ke mana? Sal. Tak tahulah. Bye-bye. Mana satu dulu buaya. Ni buaya.